Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Salsabila binti Muhammad Kamil, merupakan pelajar dari Institut Pengajian Islam ISP Terengganu, kelas Itmam Mudirrasah bagi tahun 1. Okey, hari ini kami diberi tugas untuk membentangkan satu tajuk, iaitu perkara sunat di dalam solat. Okey, baik. Hari ini bukan saya keseorangan, tapi saya ditemani dua rakan seperjuangan saya, iaitu Nur Ain Umairah binti Ayub dan Nur Amirah Zawanah binti Diraman. Okey, baik. Marilah kita mendengar sedikit pengenalan mengenai perkara-perkara sunat di dalam solat yang disampaikan oleh Nur Amirah Zawanah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada rakan saya iaitu Salsabila. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya. Terima kasih. Dan pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Umi Saadah, iaitu Ustazah yang mengajar kami, iaitu fiqh, Ustazah Umi Saadah. Terima kasih kepada Ustazah kerana memberi peluang kepada kami dan memberi pengalaman kepada kami membuat video ini. Apa yang kami nak dibincangkan di sini adalah tentang perkara sunat dalam solat. Iaitu ia dilakukan sama ada sebelum solat, dalam solat. Dia mengandungi empat bahagian. Iaitu sama ada iaitu perkara sunat yang pertama adalah sebelum kita melakukan solat, kita perlu azan dan iqamah. Dan yang kedua adalah dalam solat, yang mana kita perlu melakukan sunat hai'ah dan sunat ab'ad. Dan seterusnya, yang ketiga adalah kita perlu melakukan sujud sahwi. Iaitu apabila kita terlupa atau kita terlupa atau kita tertinggal lalu kita teringat, maka kita perlulah untuk sujud sahwi. Iaitu kita sunat melakukan sujud sahwi. Dan seterusnya dan yang terakhir adalah melakukan sujud tilawah, iaitu apabila kita memperdengarkan atau kita membaca sendiri, maka kita perlu membaca ayat sajdah, maka kita perlu sujud. Dan ada cara-caranya dan syarat-syarat melakukan sujud sajdah. Okey. Dan perkara sunat ini merupakan perkara sunat yang mana selalu dilakukan dalam solat kita setiap hari. Iaitu sama ada solat sunat atau solat fardu. Tapi ada bahagian perkara sunat dalam solat ni ia tidak dilakukan dalam solat sunat, iaitu azan dan iqamah. Iaitu sebelum melakukan solat sunat, kita tidak perlu untuk melakukan azan atau iqamah kerana ia adalah makruh. Dan perkara sunat di dalam solat ini juga ia termasuk dalam rukun solat. Iaitu yang mana rukun solat ni ada 13. Dia ada 13, tapi ada pendapat lain menyatakan ada 14, ada 17. Yang ada 14 tu kerana pendapat lain menambahkan satu tamak ninah.
Apa itu tamak ninah? Iaitu kita berhenti sekejap dengan kadar subhanallah. Iaitu itu adalah pendapat ulama yang menyatakan ada 14, iaitu mereka tambahkan satu, iaitu tamak ninah. Tamak ninah dia hanya menambahkan satu sahaja. Dan ada juga yang menyatakan ada 17, iaitu ada 14. Ada 17 dan ia ada 17 sebab dia campur, sebab rukun 13 tu ditambah dengan 4 lagi, iaitu tamak ninah. Itu tamak ninah semasa sujud, semasa i'tidal, sama rokok, i'tidal, duduk ada 2 sujud. Dan apa perbezaan antara 14 dengan 17 tu? Okey, perbezaan dia adalah kalau 14 dia ditambahkan satu tamak ninah, tetapi dia tak nyatakan kat mana tamak ninah tu. Sama ada i'tidal, sama ada rukuk, sama ada sujud. Dia tidak nyatakan tamak ninah tu ada kat mana. Tapi kalau 17 dia nyatakan kat mana-mana tamak ninah. Dan untuk yang pendapat 13, walaupun tidak menyatakan tamak ninah, tetapi tidak semestinya kita tak buat tamak ninah. Jadi walaupun 13, tetapi kita tetap kena buat tamak ninah. Kalau tidak, dia akan menjadi tidak sah solat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Nur Ain Humairah binti Ayub dari kelas Itmamud Dirasah. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan seperjuangan saya, iaitu Nur Amirah Zawanah binti Deraman, atas perkongsian sebentar tadi mengenai pengertian solat dan juga rukun solat. Okey, berdirinya saya di sini bukan untuk menceritakan mengenai perkara-perkara yang telah diceritakan sebentar tadi, tetapi saya ingin menceritakan mengenai perkara sunat di dalam solat, iaitu sunat ab'ad dan sunat hay'ah. Kita pergi kepada sunat ab'ad. Apa itu sunat ab'ad? Okey, sunat ab'ad ni bermaksud sunat yang amat dituntut. Jika kita tinggalkan, maka kita perlu gantikan dengan sujud sahwi. Sunat ab'ad ni mempunyai 5 perkara. Yang pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir, iaitu wa ala ali Muhammad. Yang keempat, berdiri dan membaca doa kunut semasa solat subuh. Dan yang kelima, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa membaca doa kunut, iaitu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seterusnya kita pergi kepada sunat hay'ah. Apakah yang dimaksudkan dengan sunat hay'ah? Sunat hay'ah bermaksud amalan sunat yang amat dituntut. Jika kita tinggalkan, maka tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Sunat hay'ah ni terbahagi kepada 2, iaitu perbuatan dan bacaan. Mari kita lihat apakah amalan sunat hay'ah dari segi perbuatan. Dari segi perbuatan, sunat hay'ah mempunyai 6 perkara. Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan semasa bangun selepas tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan ke atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk.
Apakah yang dimaksudkan dengan duduk iftirash dan duduk tawarruk? Duduk iftirash bermaksud duduk tahiyat awal dan duduk tawarruk bermaksud duduk tahiyat akhir. Ini adalah cara duduk iftirash dan ini cara duduk tawarruk. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Dan yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri semasa memberi salam. Okey, mari kita teruskan kepada sunat hai'ah dari segi bacaan. Dari segi bacaan, sunat hai'ah mempunyai 9 perkara. Yang pertama, membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Maksudnya sebelum Al-Fatihah tu kita bacalah isti'azah iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan selepas Al-Fatihah kita sebutlah amin. Yang kedua, membaca doa iftitah. Yang ketiga, membaca surah selepas surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Maksudnya selepas surah Al-Fatihah kita kena baca satu surah, yang mana surah tu ikut atas kita untuk baca surah panjang atau surah pendek. Yang keempat, menyaringkan suara pada bacaan surah Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua. Okey, maksudnya kat sini pada rakaat pertama dan kedua, surah Al-Fatihah dan surah tu kita kena baca dengan suara yang nyaring pada waktu yang tertentu. Contoh waktu tu ialah pada waktu subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Membaca tasbih ketika rokok iaitu Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali dan membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rokok. Yang keenam, membaca tasbih ketika sujud iaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Ketujuh, membaca doa ketika duduk antara dua sujud iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ke-8, membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni ialah selawat yang diucapkan pada tahiyat akhir iaitu selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Okay, ini adalah contoh selawat Ibrahimiyah. Dan yang ke-9, membaca salam yang kedua iaitu Assalamualaikum warahmatullahi dengan bacaan wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ringkasnya, sunat abad ni bermaksud sunat yang apabila kita tinggalkan perkara-perkara yang disebutkan tadi, maka kita perlulah menggantinya dengan sujud sahwi. Dan sunat hai'ah ni pula bermaksud sunat yang apabila kita tinggalkan perkara-perkara tadi, maka tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Setakat itu sahaja perkongsian saya mengenai sunat abad dan sunat hai'ah. Untuk melakukan sujud sahwi itu, kita pergi kepada pembentang yang seterusnya iaitu Nurul Salsabila binti Muhammad Kamil untuk menceritakan dengan lebih terperinci mengenai apa itu sujud sahwi dan cara untuk melakukan sujud sahwi. Okey, baik. Terima kasih kepada Nur Ain Umairah binti Ayub atas perkongsian mengenai perkara sunat di dalam solat. Okey, baik. Ila kongsikan mengenai perkara sunat di dalam solat iaitu sujud sahwi dan sujud tilawah berserta dengan syarat-syaratnya. Okey, yang pertama sujud sahwi. Maksud sujud sahwi ialah lalai atau lupa terhadap sesuatu dan meninggalkan sesuatu dengan tidak sengaja. Kalau dalam segi syarak, ialah kecacatan atau kekurangan terhadap orang yang melakukan solat secara tidak sengaja ataupun terlupa. Tujuan sujud sahwi adalah untuk menutup kekurangan akibat terlupa di dalam solat. Sujud ini merupakan sujud tambahan sebanyak 2 kali sebelum kita memberi salam dan selepas tahiyat akhir. Okey, hukum sujud sahwi ialah sunat muakkad dan tidak terbatal solatnya jika dia terlupa atau sengaja tidak melakukannya.
Sujud ini merupakan sujud tambahan sebanyak 2 kali yang dilakukan selepas tahiyat akhir dan sebelum memberi salam. Okey, bagi bacaan sujud sahwi ialah Subhanaman la yanamu wa la yashu. Dibacakan sebanyak 3 kali yang bermaksud Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Apabila kita selesai sujud sahwi sebanyak 2 kali, kita terus memberi salam. Antara sebab orang yang melakukan sujud sahwi, yang pertama tertinggal rukun solat. Dengan meninggalkan mana-mana rukun solat kecuali niat dan takbiratul ihram. Yang kedua, ragu-ragu terhadap bilangan dalam solat. Sebagai contoh, kita solat di akhir solat, dah 4 rakaat, tapi kita ragu-ragu antara kita solat 4 rakaat ataupun 3 rakaat. Sebab yang ketiga ialah kita meninggalkan sunat adha yang telah diceritakan oleh Ain Umairah. Okey, baik. Yang kedua iaitu sujud sejadah. Sujud sejadah ini sama dengan maksud dengan sujud tilawah. Apabila kita mendengar dan membaca ayat Al-Quran yang mempunyai simbol kutbah atau tertulis waktu sejadah, kita diharuskan untuk sujud sejadah. Okey, di skrin ni saya paparkan 15 ayat sejadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Apakah syarat-syarat untuk melakukan sujud sejadah dan sujud sahwi? Yang pertama, kita haruslah suci. Dari segi apa? Dari segi badan, dari segi pakaian dan tempat untuk kita bersujud. Okey, yang kedua, kita haruslah menutup aurat. Dan yang ketiga, kita haruslah menghadap kiblat. Okey, yang keempat ialah sujud setelah selesai kita membaca ayat sejadah. Yang kelima, sewaktu kita solat berjemaah, makmum diwajibkan mengikut imam untuk sujud sejadah. Jika kita tidak mengikutnya, maka hilanglah keahlian kita sebagai berjemaah. Sampai di sini saja pembentangan kami yang bertajuk Perkara sunat di dalam solat. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu adalah asbab yang Allah turunkan kepada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.